Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu ilmu fardu kifayah tingkatan 3 KSSM dalam bidang fiqh pelajaran yang ke-16 iaitu pengurusan jenazah unit 2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini 4.15.4 menerangkan kewajipan terhadap jenazah iaitu memandikan, mengafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita aminkan doa yang dibacakan. Mudah-mudahan dibuka pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin. Okay, kita tengok kewajipan fardu kifayah kepada kita dalam pengurusan jenazah, iaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengafankan jenazah, yang ketiga menyembahyangkan jenazah dan yang keempat mengebumikan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Maksudnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Untuk apa? Yang bertujuan untuk membersihkan jenazah dan memuliakannya. Nya itu adalah jenazah. Di mana-mana bahagian badan yang terpisah semasa memandikan jenazah seperti rambut, gigi, kulit hendaklah dikebumikan bersama-sama dengan jenazah. Okay, bagaimana nak memandikan jenazah? Kita dapat kat sini dalam kaifiah memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup. Yang ketiga, menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Yang keempat, membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Yang kelima, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kukunya. Yang keenam, jenazah diwudukkan dengan sempurnanya. Yang ketujuh, berniat ketika memandikannya dengan nawaitu ghuslal wajibal lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang ke-8, menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan juga sabun. Yang ke-9, membilas seluruh badan jenazah dengan air. Dan yang ke-10, jenazah dimandikan dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Setelah memandikan jenazah, perlu dikafankan jenazah, mengafankan jenazah. Apa maksud mengafankan jenazah? Mengafankan jenazah ialah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Untuk apa? Untuk menutup aurat jenazah. Kapas yang diletakkan pada jenazah ditaburkan dengan kapur barus dan diletakkan pada bahagian jenazah yang berongga serta anggota-anggota sujudnya. Tali kafan yang membalut jenazah dibuka kembali ketika dalam kubur. Ketika kafankan jenazah lelaki afdal dikafankan dengan 3 lapisan kain putih. Setiap lapisan kain dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Manakala jenazah perempuan afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Yang pertama, 1 lapisan baju untuk menutup bahagian tubuh jenazah. 1 lapisan tudung untuk menutup bahagian kepala jenazah.
Satu lapisan untuk menutup bahagian antara pusat hingga ke lututnya dan 2 lapisan kain untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Yang seterusnya adalah menyembahyangkan jenazah. Menyembahyangkan jenazah ialah solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiah tertentu yang bertujuan untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz niat bagi jenazah perempuan. Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk jenazah perempuan, hazihi dan juga dia ada ta marbutah, mayyitati. Seterusnya jenazah kanak-kanak lelaki. Jenazah kanak-kanak lelaki adalah dibaca dengan haza mayyiti. Okay, mayyiti tak ada huruf ta marbutah, maksudnya lelaki. Usalli ala hazal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau sekiranya imam, imaman. Kalau kita makmum, makmuman. Okay, yang ketiga, jenazah kanak-kanak perempuan. Okay, kalau perempuan, hazihi, ada ta marbutah, mayyitati tiflati. Okay. Usalli ala hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardal kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Sama ada imam ataupun makmum. Kaifiah, cara solat jenazah, lafaz niat. Di mana-mana lafaz niat yang tadilah, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Ni contoh, usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksud, sahaja aku menunaikan salat ke atas mayat ini, 4 takbir fardal kifayah menjadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian takbir kali pertama, Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah. Dan kemudian bertakbir kali kedua, Allahu Akbar, membaca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cara untuk melakukan salat jenazah, dia dilakukan secara berdiri tanpa rukuk dan juga sujud. Kemudian takbir kali ketiga, Allahu Akbar, berdoa untuk jenazah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dekat sini ada doa yang keseluruhan. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minan danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa aizuhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Dan kemudian bertakbir kali keempat, Allahu Akbar. Digalakkan membaca doa sebelum memberi salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Maksud, Ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahalanya dan janganlah kamu difitnah selepas kematiannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan kemudian memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam keadaan berdiri. Kedudukan imam ketika solat jenazah. Bagi solat jenazah lelaki, imam berdiri bersetentang dengan kepala jenazah. Kepalanya di sebelah kiri imam. Imam jenazah, kepalanya di sebelah kiri imam. Jenazah perempuan, imam berdiri bersetentang dengan pinggul jenazah. Ini jenazah perempuan. Kepalanya di sebelah kanan imam. Ini jenazah ni kanan imam. Kepala jenazah berada di sebelah kanan imam. Jenazah lelaki dan perempuan. Kalau bercampur, ada lelaki, ada perempuan jenazahnya. Kedudukan imam ketika jenazah lelaki dan perempuan. Okey, pun sama. Dia letak satu-satu. Kedudukannya sama, iaitu bagi jenazah lelaki, imam berdiri setentang dengan kepala jenazah. Kepalanya di sebelah kiri imam. Manakala kalau perempuan, imam berdiri bersetentang dengan pinggul jenazah. Kepalanya di sebelah kanan imam. Dia letak sama macam ni. Dan imamnya ada di sini. Mengebumikan jenazah. Mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiah tertentu yang bertujuan untuk menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Kaifiah mengebumikan jenazah. Cara nak kebumikan jenazah. Yang pertama, sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulut ke dalam kubur. Sunat orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Sunat malah lebih sempurna kubur yang luas, panjang dan dalam. Okey, kubur kita tengok ada dua. Lahat, syak. Okey, apa itu lahat? Lahat ialah liang lahat dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah keras. Okey, lahat kalau tanah perkuburan tu tanah keras. Ini jenazah diletakkan papan. Okey, ni lahat. Tapi kalau syak, liang kubur yang dibuat secara syak, iaitu lubang di tengah-tengah bahagian kubur. Sekiranya tanah lembut dan berpasir. Itu perbezaan dia. Ni syak. Kalau lahat ketika tanah keras. Semoga pengurusan jenazah yang kita pelajari dapat difahami. Dan di sini ada soalan latihan. Yang pertama, isi tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai. Yang pertama, hukum menguruskan jenazah ialah fardu. 3, 5, ain, kifayah. Fardu, kifayah. Yang kedua, bagi jenazah lelaki, afdal dikafankan dengan berapa lapisan kain putih? 3 lapisan kain putih. Bagi jenazah perempuan, afdal dikafankan dengan lapisan kain putih. Tadi berapa? Okey, betul. Jawapannya adalah 5 lapisan kain putih. Kalau betul semua, jawapannya dapat 3/3. Tahniah. Sekian sahaja pengurusan jenazah kita pada hari ini sehingga kita bersambung pada pembelajaran kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.